Definisi talqin. Talqin ialah petunjuk atau peringatan tentang soal jawab dalam kubur yang dibacakan kepada jenazah orang Islam selepas sahaja ia dikebumikan. Bimbingan mengucapkan kalimah syahadah yang dibisikkan pada telinga seorang mukmin yang sedang menghadapi saat kematian atau dalam keadaan sakaratul maut. Air-air yang disiram ke atas kubur sebaik sahaja talqin selesai dibacakan. Bertalqin membaca talqin, biar dia sendiri mendengar orang hingga tamat. Mentalkinkan, membacakan talqin kepada jenazah yang baru sahaja dikebumikan atau kepada seseorang yang sedang menghadapi saat kematian atau dalam keadaan sakaratul maut. Pengenalan kepada talqin. Talqin ialah memberikan tazkirah di kubur apabila selesai sahaja proses pengebumian dan serta doa untuk si mati. Isu memberikan peringatan atau tazkirah di perkuburan semasa proses pengebumian jenazah adalah merupakan suatu perbahasan yang berlaku dalam kalangan para ulama terdahulu. Sentiasa berlaku perbezaan pendapat di kalangan mereka. Dalil dan hujah yang pertama, di dalam Sahih Bukhari, di dalam bab Mau'izah yang disampaikan oleh seseorang di perkuburan dan duduknya para sahabat di sisinya. Beliau kemudian memasukkan hadis al-bab, iaitu hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, yang merupakan sebuah riwayat daripada Amirul Mukmin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, maksudnya, kami berada dalam proses pengebumian jenazah di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Kemudiannya Nabi SAW datang kepada kami, lalu beliau duduk dan kami pun duduk di sekeliling baginda bersama dengan Nabi sebatang kayu. Lalu baginda memusing-musingkannya daripada atas ke bawah. Kemudian baginda bersabda, tidak ada seorang pun daripada kamu, tidak ada satu jiwa yang bernafas, melainkan telah ditulis oleh kedudukannya di syurga atau neraka, serta telah dituliskan sama ada dia derita ataupun bahagia. Maka seorang lelaki pula berkata, wahai Rasulullah, tidakkah patut kita sekadar berserah kepada apa yang telah tertulis untuk kita dan kita meninggalkan beramal? Maka sesiapa dari kalangan kita yang merupakan golongan yang bahagia, ia akan membawanya kepada amalan golongan yang bahagia. Dan siapa dari kalangan kita yang merupakan golongan derita, maka itu akan membawanya kepada amalan golongan yang derita. Maka kata baginda SAW, adapun golongan yang bahagia akan dipermudahkan mereka untuk beramal dengan amalan golongan yang bahagia, manakala golongan yang derita akan dipermudahkan untuk beramal dengan amalan golongan yang derita. Kemudian baginda membacakan ayat, maka sesiapa yang diberikan, ini kurniaan, dan dia bertakwa. Riwayat Al-Bukhari. Dalil dan hujah kedua. Sabda Nabi Muhammad SAW, apabila selesai sahaja dari pengebumian jenazah, baginda berdiri lalu bersabda, mintalah pengampunan untuk saudara kamu dan mintalah kepada Allah supaya dia mendapat sabat, iaitu ketetapan, kerana dia sekarang ini sedang disoal. Dalil dan hujah 3. Firman Allah yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Jelasnya, hai Muhammad, makhluk yang paling mulia, kamu tidak bisa memberi pengertian kepada orang yang seperti mayit yang ada dalam kubur. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang musyrikin yang telah mati hatinya. Dalil dan hujah 4. Apabila salah seorang di antara saudaramu telah meninggal dan penguburannya telah kamu sempurnakan, iaitu ditutup dengan tanah, maka berdirilah salah seorang di penghujung kuburnya dan berkatalah, hai Fulan bin Fulanah, maka dia bisa mendengarnya. Kemudian berkatalah, hai Fulan bin Fulanah, maka dia duduk dengan tegak. Berkatalah lagi, hai Fulan bin Fulanah, maka dia berkata, berilah saya petunjuk, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Akan tetapi kamu sekalian tidak mengerti. Seterusnya katakanlah kepadanya, ingatlah apa yang kamu pegangi sewaktu keluar dari alam dunia, iaitu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.
dan bahawa kamu rela Allah sebagai Tuhan kamu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai nabimu dan Al-Quran sebagai imammu, maka sesungguhnya malaikat Munkar dan Nakir saling berpegangan tangan mereka berdua. Hadis riwayat At-Tabrani. Kesimpulannya, setelah kami mengemukakan hujahan dan beberapa dalil sokongan, kami berpendapat bahawa hukum menyampaikan tazkirah di perkuburan sesudah atau semasa proses pengubian dijalankan adalah harus. Sebagai tambahan, sifat tazkirah itu tidaklah dijadikan seperti khutbah pada hari Jumaat atau hari raya, akan tetapi lebih kepada ucapan nasihat dan peringatan kepada para hadirin yang berada di kubur tersebut dengan kaifiat yang biasa, serta memberi ajakan dan galakan kepada mereka untuk mendoa keampunan buat si mati. Ini lebih bertepatan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.